Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Tol percuma selama 2 hari diberi kepada pengguna lebuh raya bersempena sambutan Tahun Baru Cina. Menteri Kejayaan berkata pengecualian tol bermula 12:01 tengah malam 8 Februari hingga 11:59 malam 9 Februari. Kemudahan itu diberi di semua plaza tol kecuali di sempadan negara. 2.1 juta kenderaan sehari dijangka gunakan lebuh raya plus sepanjang sambutan Tahun Baru Cina. Justru 4 strategi khusus dilaksana. Tumpuan diberi terhadap keselesaan pengguna, pengurusan dan pengagihan trafik serta komunikasi yang efisien. 450 anggota plus ronda juga ditempatkan di lebuh raya bagi melakukan rondaan dan beri bantuan kepada pengguna, manakala 1,500 sekitangan akan bertugas di plaza tol untuk pastikan semua 1,075 lorong beroperasi sepenuhnya. KKM sedang mengenal pasti tindakan terhadap penjual produk penyedut hidung atau energy stick dalam kalangan pelajar. Timbalan Menteri Kesihatan berkata produk yang kononnya dapat beri tenaga dan kesihatan itu sebenarnya berisiko mudaratkan kesihatan. Energy stick mudah diperolehi secara dalam talian dengan tawaran harga yang murah mempengaruhi kanak-kanak untuk membelinya. Setakat ini, tiada data terperinci penggunaan produk itu dalam kalangan kanak-kanak, namun KKM sedang memantau rapi isu tersebut. Malaysia di kedudukan ke-15 dunia dan ke-3 di rantau ASEAN dalam Indeks Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi IDI 2023. Ia sekaligus membuktikan negara berada di landasan pemerkasaan jaringan kesalinghubungan dan pendigitalan yang tepat. Malaysia meraih skor 94.5% daripada jumlah keseluruhan 100 mata, melepasi skor purata global 72.8 mata. Menteri Komunikasi berkata cabaran kini adalah untuk mencapai 100% liputan 4G seluruh negara. Ketua Polis Negara mengesahkan dakwaan bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak dibawa lari dari sebuah hospital adalah tidak benar. Ia kerana keberadaan bekas TYT diketahui ahli keluarga, adik-beradik, peguam dan doktor serta jururawat yang merawat beliau di hospital. Beliau meminta orang ramai agar tidak membuat spekulasi secara melulu. Bagaimanapun kes itu sedang disiasat, namun dakwaan diculik adalah tidak berasas. Seorang wanita maut manakala 3 kanak-kanak hilang dihanyut kepala air dalam kejadian di Sungai Kampung Puh Bido petang tadi. Mayat bangsa ditemukan pada jarak 1 km dari lokasi kejadian oleh orang awam. Sementara itu, 2 wanita dewasa dan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan pasukan bomba menggunakan teknik surface searching selain menggerakkan unit anjing pengesan K9. Pemberian bantuan awal persekolahan BAP RM150 kepada setiap murid secara sekali bayar kini sudah mencapai lebih 95%. Paki bantuan berkenaan akan disalurkan pada minggu ini sebelum cuti akhir persekolahan. Sehingga kini lebih RM7 juta tujuan BAP telah selesai diagihkan kepada semua sekolah. Kerja pembaikan paip bocor di dasar laut di Langkawi selesai sepenuhnya. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sadam maklumkan paip berusia 27 tahun itu dibaiki menggunakan kaedah clamping. Susulan itu, Sadam menjangkakan pertambahan 6 hingga 8 juta liter air terawat sehari dihantar ke tangki pengimbang penara. Selangor, negeri pertama terima bantuan baja rahmah, pabitkan edaran 500 kampit baja organik kepada petani terpilih seluruh negeri. Esko Pertanian berkata baja sumbangan Yayasan Rahmah Malaysia itu bagi meringankan beban petani akibat kenaikan mendadak harga baja. Inisiatif berkenaan akan diteruskan ke negeri lain melibatkan edaran 5,000 kampit baja organik. RM5 juta diperuntukkan Kerajaan Johor bagi menjayakan program Jualan Kasih Johor sepanjang tahun ini. Sasaran penganjurannya pada setiap musim perayaan besar. Program beri tumpuan kepada jualan barangan keperluan harian. Kerajaan Negeri Sembilan memberi jaminan bekalan bawang di negeri itu mencukupi. Segala perubahan harga bekalan bahan itu sentiasa dipantau sekaligus membendung cubaan memanipulasi harga. Esko Negeri mengesahkan tiada aduan masalah bekalan dan isu harga diterima setakat ini.
Dua warga asing ditahan kerana disyaki mengisi diesel melebihi kapasiti ditetapkan. Pengarah KPDN Kedah berkata mereka mengisi minyak di stesen minyak berbeza sekitar sempadan untuk elak dikesan pihak berkuasa. Pemeriksaan nanti terdapat 50 dan 60 liter diesel di dalam tangki kedua-dua kenderaan tersebut. 98 daripada 131 pendatang asing dapat izin yang lolos dari depo tahanan sementara Imigresen Bido berjaya diberkas semula. 7 daripadanya ditahan petang tadi. Ketua Polis Daerah Tapah berkata mereka ditangkap di kawasan Kebun Velcra Jalan Kancu dan baki 31 lagi tahanan dipercayai berada di kawasan tersebut. 11 notis dikeluarkan kepada pembekal dan peniaga ayam segar di Johor hasil pemeriksaan KPDN semalam. Ia susulan dakwaan kenaikan harga barang. Tindakan dibuat supaya mereka kemukakan notis pengesahan maklumat mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekiranya berlaku pencatutan, mereka akan dikompaun atau didakwa di mahkamah. Sementara itu, KPDN Johor turut melupuskan pelbagai barangan tiruan bernilai 6.5 juta ringgit. Ia hasil 226 kes yang diselesaikan tahun lalu. Menerusi penguatkuasaan, lebih RM567,000 berjaya dikutip dan dijadikan hasil kerajaan. Baik, di perkembangan kes pegawai kanan polis yang didakwa langgar mati pelajar tingkatan 5 pada Disember lalu, Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 21 Mac depan sebagai tarikh baharu sebutan kes. Pihak pendakwaan maklumkan tempoh kira-kira 1.5 bulan diperlukan untuk lengkapkan dokumen supaya kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afandi Muhammad Zamri 17 tahun. Sepasang suami isteri direman 4 hari kerana didakwa mengganggu penunggang motosikal di Jabatan Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, walaupun salah seorang suspek merupakan OKU, perbuatan itu tetap satu kesalahan kerana mengundang bahaya kepada orang lain. 2 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan. Khas bulan perayaan 2024, kes kemalangan diperlis berkurangan 20% dari 1 Februari hingga semalam berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengarah JPJ Perlis berkata penurunan hasil penguatkuasaan dan advokasi yang dilaksana secara meluas. Baik, di Terengganu pula 20 lokasi kemalangan maut dikesan. Pengarah JBPM Negeri berkata anggota dan jentera bersiap siaga di Plaza Tul Prasing sekiranya berlaku kecemasan di LPT2. Unit pemotor bomba juga bersedia untuk respons lebih pantas. Lebih 70 hotspot kemalangan dikenal pasti di seluruh Kelantan. Pengarah JBPM Negeri berkata Gua Musang dan Kuala Krai antara lokasi tumpuan. 650 anggota bersiap siaga semasa Tahun Baru Cina termasuk lebih 1,000 sukarelawan bomba. 53 banduan dari penjara Rema Pulau Pinang dan penjara seberang Perai dibebaskan awal sempena sambutan Tahun Baru Cina. Pembebasan dibuat menerusi program pembebasan banduan secara berlesen PBSL Ehsan Madani. Pengarah penjara berkata sejak pertama kali program diperkenal tahun lalu, seramai 68 banduan telah dibebaskan. Calon yang dipertua Dewan Negara dimuktamad dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Beberapa nama telah diusul bagi menggalas jawatan tertinggi badan legislatif negara itu. Perincian mengenainya akan diumum Perdana Menteri sebelum Dewan Negara bermesyuarat bulan depan. Pengendali platform audio SIA podcast diminta tidak melampaui batas adab dan budaya ketika bersiaran atau berdepan tindakan. Menteri Komunikasi menegaskan biarpun kerajaan tidak mengenakan sekatan terhadap penyiar podcast, kawalan kendiri perlu diberi penekanan. Tindakan boleh dikenakan jika didapati mempromosikan perkara melampau batas adab dan budaya. Beliau mengulas siaran podcast yang menjemput seorang lelaki didakwa atas kesalahan mengiklankan khidmat persundalan menerusi aplikasi X. 2.69 juta individu telah mendaftar sistem padu di seluruh negara setakat semalam. Ketua Perangkawan berkata 5 negeri merekodkan jumlah pendaftaran tertinggi sejak sistem itu dilancarkan 2 Januari lepas. Negeri terbabit ialah Sarawak, Selangor, Johor, Perlis dan Kelantan.
Ahli Parlimen Batu dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa pasukan petugas khas Unit Reformasi Masyarakat India Mitra berkuat kuasa serta-merta. Pelantikan itu bagi menggantikan Datuk Ramanand Ramakrishnan yang kini Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu kenyataan media pejabat Perdana Menteri. LTIT komited pastikan kemampanan jangka panjang dana dan akan terus teroka semua pilihan pelaburan bersama pihak berkepentingan. Sebarang keputusan pelaburan akan melalui prosedur yang mantap, ia termasuk pelbagai proses kelulusan jawatan kuasa pelaburan, panel pelaburan dan lembaga pengarah. Angkasa yakin lebih banyak koperasi sekolah jana perolehan sehingga RM2 juta menjelang akhir tahun ini. Presidennya berkata sasaran itu boleh dicapai sesulan kejayaan 26 koperasi sekolah catat perolehan lebih RM1 juta. Kejayaan itu bukti kemampuan koperasi sekolah mengurus perniagaan berimpak tinggi. Dalam hari itu, Angkasa menyasarkan seluruh ahlinya guna pakai penuh platform digital menjelang 2030. Koperasi perlu adaptasi penggunaan teknologi digital supaya kekal berdaya saing di peringkat domestik dan global. Ahli koperasi juga perlu manfaatkan platform yang ada untuk jalankan perniagaan. Indeks pengeluaran perindustrian IPP menyusut 0.1% tahun ke tahun pada Disember 2023, dipengaruhi oleh kemerosotan pengeluaran sektor pembuatan. Dosen menerusi kenyataan berkata ia dipengaruhi oleh penurunan berterusan dalam industri berorientasikan ekspor. Pengecupan juga disebabkan kejatuhan dalam pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal. Sebaliknya, industri berorientasikan domestik mengekalkan prestasi kukuh sebanyak pada Disember 2023 berbanding pada bulan sebelumnya. AGX Group Berhad memulakan penyelarian di pasaran East Bursa Malaysia pada 41 sen. Ia mencatat premium 6 sen atau 17.14% berbanding harga tawaran awam permulaannya IPO sebanyak 35 sen. Sebanyak 6.87 juta saham didagangkan tiga bursa tempatan dibuka pagi tadi. AGX Group Berhad menyasarkan untuk melebarkan sayapnya ke Indonesia, Thailand dan Vietnam berikutan jumlah penduduk serta pasaran yang lebih luas. Tan Sri Tee Leong Yap dilantik sebagai pengerusi baru Malaysia Venture Capital Management Berhad (MEVCAP) berkuat kuasa 15 Disember lepas. Pelantikan itu berdasarkan pengalaman kerja selain kepakaran beliau dalam bidang keusahawanan dan pengalaman kepimpinan peringkat lembaga. Hamas mengesahkan telah memberi maklum balas terhadap usul gencatan senjata di Gaza. Ia sebagai usaha mengakhiri keganasan di Gaza dan mahu Israel membebaskan seramai mungkin bantuan Palestin. Perkembangan itu diumum Perdana Menteri Qatar dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat di Doha. Qatar bertindak sebagai orang tengah utama dalam perundingan dengan Hamas bagi menamatkan konflik di Asia Barat. 123 wartawan Palestin terbunuh dalam serangan Israel sejak 7 Oktober lalu. Pejabat kerajaan di Gaza mengeluarkan angka itu berikutan kematian seorang wartawan yang juga pengarah pusat penerangan Palestin. Setakat ini sekurang-kurangnya 27,585 rakyat Palestin terkorban dalam pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Zionis. Kasih bertaut kembali. Kepulangan Putera Harry ke United Kingdom ke sisi ayahandanya, Raja Charles III, yang disahkan mengidap kanser mencetus pelbagai spekulasi. Rata-rata melihat ia berkembangan positif tentang perdamaian Putera Harry dan Istana Buckingham selepas bertahun-tahun berpisah. Pun begitu, kelibat Meghan dan dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, tidak kelihatan ketika Putera Harry tiba di London pada Selasa dari California, Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 12 maut dalam letupan bom di Bandar Pishing wilayah Balochistan, barat daya Pakistan. Letupan dipercayai disasarkan kepada calon pilihan raya kebangsaan Pakistan itu turut menyebabkan lebih 30 orang cedera. Insiden tersebut menyusuli beberapa siri keganasan menjelang pengundian yang dijadualkan pada Khamis, memaksa polis memperketatkan lagi kawalan keselamatan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.